Indonesia telah potong kita. Saya rasa dia bermula dengan sejak 10 tahun lepas ni dia berkembang. Dia mengenangi masalah dia punya birokrasi, masalah rasuah dia dan sebagainya. Yang keduanya dia injek satu kemahuan baru kepada rakyat dia dengan polisi-polisi dan ekosistem yang berlainan. Contoh simple, dia lancarkan Kopi Indonesia yang menggambarkan seolah-olah brand Kopi Indonesia ni antara yang terbaik di dunia. Dan that itu mewujudkan ruang pasaran baru sampai kita kata international players, competition, Starbucks dan sebagainya pun tergugat dengan Kopi Indonesia sebagai satu contoh. Poin dia menjadi satu fenomena dan dia membuka ruang satu pasaran baru, satu dia penjenamaan baru dan sampai boleh compete kepada dengan international players. Macam tu juga dengan polisi-polisi lain. Contohnya dia memperkenalkan dasar poros kelautan Indonesia sebagai maritime axis dan dia memperlengkapkan infrastruktur kelautan di Indonesia. Dan juga dengan pembangunan Jakarta 2.0, Nusantara sekarang ni nama dia. Dan Nusantara tu bercakap tentang smart city, circular economy, bercakap tentang green building, bercakap tentang AI dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya membuka pasaran dan dia menjenamakan balik Indonesia. Ada satu orientasi baru, target baru. Sebab tu sekarang ni world economy bercakap Indonesia berpotensi menjadi satu ekonomi besar. Ini proses penjenamaan yang berlaku kepada Indonesia yang menarik investor-investor yang datang. Walaupun mereka pun menghadapi masalah yang sama dengan kita, dengan COVID, dengan kelembapan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kerana ekosistem itu ada, penjenamaan itu berlaku, maka post-COVID adalah opportunity kepada mereka. Berbanding dengan kita struggling post-COVID ni. Selepas daripada 98 di Indonesia kan, mereka selepas Suharto jatuh, berlaku reformasi dalam politik Indonesia dan dia mengembangkan pilihan-pilihan politik ni lama bercambah. Dan Indonesia juga melalui period perawatan dia sendiri. Dia learning from keadaan politik yang ada. Kat situ pun mereka struggling, keluar tokoh-tokoh kata pemimpin politik mereka pun yang bertukar ganti juga. Itu normal proses dalam proses pembaharuan. Tetapi kerana faham politik mereka yang lebih liberal, mereka lebih an open society, kritikan itu lebih meluas, mereka lebih terbuka dalam konteks sama ada pembacaan mereka kepada perbicaraan mereka kalau kat Malaysia ni bercakap tentang intellectual discourse ni orang tak dengar, tapi itu orang kata rencam pelbagai dalam wujud di Indonesia. Itu mempengaruhi proses pematangan politik yang ada. Dan bila perdebatan itu konkret, dia juga merubah infrastruktur ataupun fundamental yang ada dalam kerajaan. Termasuklah isu rasuah. Dulu cakap kata Indonesia ni sinonim dengan rasuah. Sekarang ni tak semestinya. Kita bercakap tentang facilities government, birokrasi dan sebagainya, itu makin diperkemaskan. Mereka lebih rencam dari segi politik melihat calon-calon yang ada. So mereka melihat calon-calon yang diuji dan melihat kepada hasilnya kepada rakyat. Sebab tu Abang Jokowi pun tidak lahir sebegitu tiba-tiba keluar, tapi proses ni adalah bagaimana pembuktian dia sebagai gubernur, sebagai pemimpin di peringkat wilayah dan sebagainya, barulah dia boleh naik sebagai pemimpin politik dan ketika itu barulah parti politik align dengan dia dan mereka ada banyak pilihan dari segi politik. Tetapi di Malaysia tidak. Kita ni masih terperangkap dalam konteks budaya dan pemikiran politik lama. Kita masih terperangkap dengan pilihan-pilihan berdasarkan parti. So, hanya parti-parti besar ni, pemimpin politik besar yang akan mewarnai corak politik dia. Dan proses dalam parti politik ni, dia kata siapa in favor of the big leader lah. Itu adalah yang mewarnai kepimpinannya. Kalau you tak sokong dia, you are out. Kerana kita ni mungkin, kita punya feudalistic mind itu masih kuat.